semuanya, perkenalkan nama saya Betsy Naryagea, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Yang saya jelaskan pertama dalam teks eksplanasi ialah pengertian teks eksplanasi, yang kedua ialah tujuan teks eksplanasi, yang ketiga ciri-ciri teks eksplanasi, yang keempat struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir ialah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini yang saya akan jelaskan yang pertama ialah pengertian dari teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi pengertiannya ialah berupa teks yang berisikan tentang mengapa dan bagaimana peristiwa alam atau ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi, yang selalu berhubungan dengan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua, yang saya akan jelaskan ialah tujuan teks eksplanasi, di mana tujuan dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan yang kedua ialah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, yang saya jelaskan ialah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama ialah strukturnya terdiri dari penjelasan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua ialah informasi yang dimuat berdasarkan faktual. Yang ketiga ialah faktual tersebut memuat bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya saja ialah sains. Yang keempat ialah sifatnya informatif yang tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir ialah memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, berikutnya, terakhir, dan sebagainya. Yang keempat yang saya jelaskan ialah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3 struktur. Yang pertama ialah pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua ialah urutan sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap, yang dari yang paling awal hingga akhir. Yang ketiga ialah interpretasi, yaitu berisi kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Dan yang terakhir yang saya jelaskan ialah mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi, di mana kaidah teks eksplanasi yang pertama ialah fokus terhadap hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya ialah tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga ialah lebih banyak menggunakan verbal material dan verbal relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat ialah menggunakan konjungsi waktu dan kasual. Contoh penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam ialah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksplanasi. Apabila ada kata-kata atau pengucapan yang salah dalam proses ini, mohon dimaafkan. Dan semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.